Okay. All right. A very good afternoon. So I'm Gayatri. With me, Dato' Abu Bakar Hi. and Mr. Darshan Singh joined us for the talk today. So basically, our talk today is about personal injury claims. So Dato' Abu will be covering on fatal accident claims, and Mr. Darshan will be uh, talking about personal injury I will claims. cover Okay. both. All right. Both lah, we cover So, both. okay. Yes. Alright, so Mr. Darshan, would you like to start first? So Dato' Okay. start. No, Okay, Dato' okay. Abu first. Let me introduce saya Dato' Abu, ini my associate Puan Kaya, and our counsel Encik Darshan Singh yang memang expert dalam bahagian tuntutan dalam tuntutan personal injury claim dan juga fatal claim lah. So saya akan bagi peluang kepada Mr. Darshan untuk explain. Memang dia expert dan dia juga adalah counsel kepada firma kami dan membantu kami dalam urusan untuk menuntut ganti rugi bagi pihak anak buah kami lah di firma kami. Jadi saya minta Encik Darshan untuk meneruskan slot seterusnya. Memberikan keterangan bagi informasi regarding kes-kes kemalangan. Bahasa Inggeris boleh? Boleh, can boleh. Okay. Okay. Make sure ya. Okay. Okey, dalam kes kemalangan ni sebenarnya kes kemalangan ini ada 3 macam. Iaitu satu kita panggil personal injury. Boleh ya kalau saya mix bahasa dan bahasa Inggeris Boleh. ya? Mudah untuk nak bagi pemahaman yang lebih jelas. Ya. So kalau ada mana-mana saya akan tambah, tapi Ya. Encik Darshan akan lead lah. Can I just speak English then you just Can. really Boleh. quickly? Okay. So basically ada 3 types of accident cases. Nombor 1 personal injury, di mana dalam kemalangan tu kita mengalami kecederaan. Right? Kes kedua kita panggil fatal accident, iaitu di mana kematian telah berlaku dalam sesuatu kemalangan. Dan yang ketiga, ini jarang kadang-kadang peguam tahu, ini adalah property damage, iaitu bahasa word is property damage, Harta. kecederaan harta benda, Kerugian, kerugian kerugian ke atas harta benda lah, disebabkan daripada kemalangan. Kemalangan. So harta benda ni berkenaan dengan kenderaan, di mana jika ada kenderaan kita mengalami kerosakan Akibat. dan kita boleh claim dengan kita panggil third party, third party kita boleh claim dengan orang yang langgar kita. So ini adalah 3 jenis kemalangan. So dalam kes kemalangan ni dia ada 2 saja dari segi undang-undang, ada dua fakta lah. Fakta pertama adalah liability. Liability ni bererti pihak polis akan membuat keputusan selepas kita buat laporan polis dan sebagainya, siapa yang bersalah. Pihak polis akan buat siasatan, dan daripada siasatan tersebut pihak polis akan buat finding dia. Ya. So dia nak menentukan siapa yang menjadi punca yang menyebabkan kemalangan itu berlaku. Yes. Jadi dia akan letak liability. Kita panggil liability. Jika liability itu diputuskan oleh pihak polis, pegawai penyiasat, bahawa liability itu adalah terhadap orang yang melanggar, 100% liability itu diberikan, maksudnya kemalangan itu berpunca 100% daripada orang yang melanggar klien, melanggar anak guam kita lah. So 100%. So bila kita menyaman di mahkamah, jadi adalah mudah di mahkamah kerana pihak polis telah membuat keputusan bahawa kemalangan itu 100% berpunca daripada pihak yang melanggar anak guam. Ya, betul lah. Thanks Datuk. So liability ni dia misal kata kita yang salah, kita nak claim kita salah 100%, dia ikut peratusan. Kalau kita salah 100%, so kita tidak akan dapat apa-apa daripada pihak insurans.
Maksudnya apa yang Cik Dashan cakap, jika kita, iaitu saya sebut anak guam lah, anak guam tu adalah klien firma saya. Katakanlah kalau anak guam firma saya yang melanggar dan berlaku pelanggaran, polis buat keputusan kecuaian itu berpunca daripada anak guam saya. Dan 100% diletakkan beban kecuaian itu, jadi kita tidak boleh menuntut apa-apa terhadap orang yang melanggar kita. So kadang-kadang pihak polis atau kita pergi ke mahkamah, mahkamah akan memutuskan liability itu mungkin kadang-kadang 50-50, 80-20. So dia kena tentukan liability dulu. So misal kata kita pergi claim 50,000, right? Jadi pada kecederaan tu kita boleh dapat 50,000. Tapi kalau liability tu 50-50, so kita akan hanya dapat 25,000. Kita akan dapat separuh saja. Separuh saja. So faham tentang liability. Sebab liability ni kadang-kadang klien tak faham. Bila pergi jumpa polis, polis akan buat keputusan 50-50. Ini polis. Tadi yang pertama saya cakap, polis buat keputusan liability itu adalah 100% diletakkan ke atas orang yang melanggar anak guam. Jadi kita boleh menuntut. Jika kita buat tuntutan katakanlah 100,000 dan kita menang, mahkamah akan bagi 100,000 pada klien. Sebab itu kerana kemalangan itu berpunca 100% daripada tindakan orang yang melanggar anak guam. Tapi jika mahkamah memutuskan liability itu 50-50, separuh-separuh. Jadi tuntutan 100,000 itu klien kita akan dapat sebanyak 50,000 saja. Ada juga kes yang pihak polis semasa siasatan dia tidak boleh, dia punya pandangan bukan 100%, dia buat keputusan 50-50 liability itu. So bila 50-50, so kita kena pergi ke mahkamah. Bila pergi ke mahkamah, di situ mahkamah akan buat keputusan tentang liability. Dia boleh jadi 60-40, dia boleh jadi 30-70, tertakluk kepada keterangan dan bukti yang dikemukakan di mahkamah. Sebab kebanyakan, saya percaya ramai yang pergi ke mahkamah bukan sebagai OKT. Kalau pergi ke mahkamah session, kalau pernah masuk duduk di galeri awam, tuan-tuan akan nampak ada gambar kereta, ada gambar lori di dalam mahkamah. Mungkin ada yang tertanya-tanya, kenapa lah ni apa hakim ataupun pihak mahkamah ni main-mainan ke? Memang tak. Akan nampak ada gambar lori, ada gambar kereta, ada gambar motor. Itu yang digunakan sebagai untuk nak menentukan liability. Dia akan tunjukkan macam mana motor lalu, kereta, macam mana kemalangan tu berlaku. Itu yang digunakan untuk nak menentukan liability di mahkamah. So Datuk, saya just add up a bit, saya tambah sikit. Selalunya pihak polis dia tidak akan menentukan peratus tu. Dia akan dalam keputusan dia akan mengatakan okey, pihak yang lagi satu tu bersalah, bayar kompon 300. Itu saja. Betul. So kalau liability tu pihak polis akan tulis refer to magistrate. Magistrate itu lah. Yalah, so liability tu ayat yang saya cakap tu 50-50 tu maksudnya dia tak boleh nak menentukan. Dia tak tulis macam Mr. Dashan cakap tu betul. Takut ada salah faham. Dia tak tulis dekat situ 50-50, tapi tafsiran pihak polis dia akan letak situ refer to magistrate dan mahkamah akan tentukan. Dia akan jadi 60-40, dia akan jadi. Tapi yang kes 100% tu kita akan tahu sebab dia akan keluarkan compound, keluarkan saman terhadap orang yang melanggar. Ya. Okey. So faham kita dah cover liability ya. Ya, itu satu fakta daripada undang-undang liability. So bila kita dah tentukan liability, baru kita akan tengok pada kita panggil quantum. DP jumlah berapa yang kita boleh dapat. Alright. So dari segi undang-undang case accident, mahkamah akan tengok liability, tentukan liability, lepas tu baru tentukan berapa jumlah. Kita panggil quantum lah. Quantum. Alright. Dan seterusnya ini saya bagi cara umum dulu Selalunya untuk case accident ni ada what do you call it, limitation period Had masa, had masa. So ini penting. Had masa ni untuk personal injury kecederaan adalah 6 tahun 6 tahun daripada tarikh kemalangan. Maksudnya had tempoh masa ni kalau berlaku kemalangan pada 1 hari bulan 1 tahun 2020, so kita ada 6 tahun untuk memfailkan tindakan civil di mahkamah untuk nak menuntut ganti rugi ke atas kemalangan yang berlaku. So dia must be careful of that. Dan untuk kes yang melibatkan kematian
had masa adalah 3 tahun 3 tahun ataupun mahkamah gunakan 36 bulan lah. Right? So kita kena bezakan personal injury ini kemalangan yang menyebabkan kecederaan. yeah. 6 tahun. Fatal accident ni bila berlaku kemalangan dan si matilah. Jadi yang akan menuntut tu nanti akan ada keluarga ataupun waris terdekat yang kita akan explain kemudian. So kemalangan maut 3 tahun untuk pihak keluarga menuntut. Yes. Personal injury dalam tempoh 6 tahun daripada tarikh accident berlaku. Right. So basically saya dah cover general lah tentang kemalangan ni, limitation period So now kita akan pergi dalam detail lah untuk personal injury. Apa yang kita boleh claim untuk kecederaan. I think Mr. Dashan, sebelum kita masuk, mungkin ramai di luar sana kadang-kadang dia mengambil sikap mudah kerana yang penting kita nak kena bagi tahu bahawa kereta perlu mesti ada perlindungan insurans. Mungkin Mr. Dashan boleh explain. Ya, okey, itu lagi satu daripada keterangan am lah kereta yang kita nak saman tu, yang kita nak claim, kita panggil third party claim lah. Kereta tu mesti ada insurans. Kalau kereta tu tak ada insurans, kita tak boleh nak claim apa-apa. So kadang-kadang ada orang bawa kereta tak ada insurans. Right? So kalau macam tu, so macam mana yang kita boleh buat? Kalau kereta tu tidak ada insurans, so kalau dia tidak ada insurans, kita boleh saman dia secara persendirian. Orang yang membawa kereta tu. So kalau kita saman dia secara persendirian, soalan dia adakah dia mampu bayar untuk kita? Itu satu. Dan lagi satu, kalau ada satu cara, dia ada bureau, Motor Insurance Bureau, MIB. So this insurance bureau ni is set up by the government lah. So mereka ada satu dana diberi untuk kes-kes yang sedemikian. So masih ada satu avenue lah untuk mereka dapatkan. Tapi daripada MIB ni, insurance bureau ni, kita akan dapat penuh Kalau kita claim 50,000, mungkin dia bagi berapa yang dia mampu bayar. Amount yang rendah. Jadi apa yang penting kita nak sampaikan, kereta yang ada di rumah kita ni mesti ada perlindungan insurans. Kalau tak ada perlindungan insurans, kereta tu kita letak dalam rumah, buat replika, tak apa. Jangan bawa keluar. The moment you bawa keluar kereta yang tidak ada insurans, kamu melanggar. Katakanlah kita melanggar. Orang yang dilanggar oleh kita, dia akan saman kita. Katakanlah kita langgar tu menyebabkan orang yang dilanggar tu cacat. Dan orang yang dilanggar yang cacat tu dia adalah engineer. Engineer gaji dia 10,000, tapi disebabkan tindakan kita bawa kereta, motor atau kereta, melanggar dia cacat. So dia akan saman kita. Tuntutan engineer kalau dia jurutera ataupun profesional, gaji dia 10 ke 20,000, dia akan tuntut kat kita tak kurang 1 juta. Jadi ada kemungkinan orang yang melanggar boleh jadi bankrupt. Sebab tu sangat penting. Tak ada kalau you tak ada lesen memandu tu masih selamat sebab you akan kena saman. Tapi kalau you tak ada road tax, you ada kena liability yang sangat besar. Memang besar, memang tak boleh buat sebab banyak orang ambil benda tu remeh. Dia cakap tak apa, bawa dalam taman, berlaku kemalangan. Taman pun dia ada jalan, dia ada garisan putus-putus. Dan bila polis datang mengesahkan bahawa berlaku kemalangan dan liability tu 100% ke atas kita, jadi kita akan kena menanggung lah. Sebab tu kadang-kadang bila kita lalu atas jalan raya ada sekatan, kita marah kan, polis ni tak ada hati perut ke buat roadblock. Tapi kadang-kadang kita kena bersyukur sebab tindakan polis buat untuk nak memastikan bahawa kenderaan yang berada di atas jalan raya itu mesti ada perlindungan insurans. Sebab apa? Bila kita dilanggar oleh kenderaan tersebut dan ada perlindungan insurans, dan kita boleh buat tuntutan yang maksimum dan kita akan dapat tuntutan tu semudah. Kita akan dapat tuntutan tu dan kita boleh merasa duit tu. Seperti mana yang counsel saya Mr. Dashan cakap tadi, kalau tak ada perlindungan insurans, kita saman, kita terpaksa saman owner kereta. Kita terpaksa saman orang yang bawa kereta.
Jadi kalau owner kereta tu kerja biasa saja, pendapatan mungkin 2-3 ribu, macam mana kita nak dapatkan jumlah tuntutan yang telah diperintahkan oleh mahkamah? Katakan mahkamah perintahkan 2 juta. Macam mana kita nak menuntut? Dan pihak yang melanggar tu tidak mampu, sebab di peringkat ini insurans tidak akan membuat bayaran sebab kereta tersebut tiada perlindungan insurans. Saya bagi contoh, ada kawan saya yang sama sekolah, dia menunggang motor, husband dia bawa, berlaku kemalangan di kawasan Senawang. So I think tak sebut nama lah, our client. So bila dia berlaku kemalangan, kereta tu telah diberikan kepada pihak ketiga atas tujuan untuk disewakan. Jadi orang yang melanggar tu adalah orang yang menyewa kereta tu, menyewa dalam tempoh jangka masa yang panjang. Dan owner kereta itulah tak tahu bahawa kereta tu tak ada road tax. Jadi sekarang bila saya nak filekan saman, saya terpaksa saman orang yang bawa kereta tersebut dan saman owner kereta. Sebab tuntutan saya mungkin melibatkan ratusan ribu, tapi ditakuti kalau kita menang, kita nak menuntut duit tersebut daripada orang yang melanggar, tak tahu sama ada waktu tu dia ada duit atau tidak untuk bayar. Sebab tu kita kena pastikan bahawa kenderaan yang kita nak bawa keluar daripada rumah kita mestilah ada perlindungan insurans. Okey, fakta yang lagi satu ini telah dibangkitkanlah beberapa kali, tetapi saya ingat baru-baru ni Mahkamah Persekutuan telah membuat keputusan di mana orang yang bawa tu, misal kata saya yang bawa kereta, saya nak saman dah ada kemalangan, saya tidak ada license. Right? So dia ada dua, Datuk. Satu tak ada road tax, satu license tak ada. So walaupun saya tak ada license, saya masih boleh saman dia. Betul. Alright. So itu sebab apa, di bawah undang-undang negligence ni, bawah tort negligence, mahkamah akan tengok dia punya negligence, bukan dia ada license ke tidak. Right? Mahkamah akan melihat pada kecuaian yang dibuat oleh orang yang melanggar kita. Dia tidak melihat kepada lesen. Sebab tu saya maklumkan tadi, lesen itu bukanlah saya cakap tak perlu ada lesen, lebih baik ada lesen. Kalau dah ada lesen terbaik. Tapi antara lesen dan insurans yang lebih penting adalah insurans. Sebab insurans ni yang akan menyelamatkan kita. Jika kita melanggar orang, insurans akan cover kita untuk membayar ganti rugi kepada pihak yang kita langgar. Dan sekiranya jika kita dilanggar oleh orang yang ada, oleh kereta yang mempunyai insurans, mudah untuk kita buat tuntutan dan mudah untuk kita dapat tuntutan tersebut, sebab tuntutan tu akan dibayar oleh pihak insurans. Okay, one last point So dia punya dari segi undang-undang ni, kalau kita tak ada license, kita tak ada road tax, kita akan kena saman di bawah road tax di bawah Akta Pengangkutan Jalan for not having license. So nothing to do with the negligence. So it comes under JPJ. Jelasnya apa yang kaunsil maklumkan, kalau kita bawa berlaku kemalangan, kita akan disaman sebab kita tak ada lesen oleh di bawah Akta JPJ. Tapi saman kerana tidak mempunyai lesen itu tidak ada kena-mena pun dengan isu kecuaian yang akan ditentukan oleh mahkamah. So isu kecuaian ni yang tak ada lesen dan insurans ni juga melibatkan kanak-kanak below 18 it's not, it still goes on negligence even they got no license. Maksudnya betul. Maksudnya walaupun budak-budak pelajar bawah 18 tahun dia tidak mempunyai lesen, berlaku kemalangan, so mahkamah akan menentukan liability itu berdasarkan kecuaian yang dibuat oleh pihak yang melanggar. Tapi adalah disyorkan kita pastikan anak-anak kita, jangan galakkan anak-anak kita yang tiada lesen itu untuk membawa motosikal. Sebab takut kalau dia bawa, dia dilanggar oleh orang yang tak mempunyai tidak ada insurans, so susah untuk kita buat tuntutan. So basically kita dah cover dia punya general dia punya liability dan juga dengan ada license ke road tax so itu, dan juga hard muscle penting. Hard muscle is very very important.
kalau kita buat saman selepas had masa, Selepas tempoh had masa, tempoh memang mahkamah akan tolak. memang mahkamah tidak akan benarkan. Sebab mahkamah akan tanya apa yang you buat dalam tempoh 6 tahun. Yeah. Adakah nak guam you pergi makan angin sampai terlupa, ataupun waris kepada keluarga si mati membuat permohonan selepas 3 tahun. So mahkamah tidak akan berkompromi berkenaan dengan isu had masa ni. Because Datuk, there is a limitation act, so it's statutory. Yes. Sebab had masa ni memang telah dah ada di dalam akta Had masa. limitation period. Dia dah memang had masa ni telah kita ada akta yang melibatkan had masa, dan benda tu adalah sangat strict. Tidak boleh kita nak pindah, boleh tak saya datang, minta maaf lah, saya patutnya 3 tahun lepas saya pergi luar negara, so masuk bulan ke-37 baru saya perasan. Mahkamah akan tolak. Walaupun tuntutan kita tu berasas dan memang solid, mahkamah tidak akan tidak akan berkompromi berkenaan dengan isu had masa ni. Okey, Datuk, kita dah cover DP general ni, so sekarang mungkin kita akan pergi detail dalam personal injury, dan lepas tu fatal accident. Okay. Dan mungkin sikit tentang property damage. Tapi Datuk, saya rasa sebelum tu kita kena cakap pasal laporan polis, sebab ramai yang ingat laporan polis tu memang dalam undang-undang kamu kena buat laporan polis dalam masa 24 jam. Betul. Tapi misal kata kamu sedang berbincang dengan orang yang kamu telah langgar tu untuk buat penyelesaian di luar, kamu tak nak buat tuntutan insurans, jadi kamu tengah berbincang untuk selesaikan secara sama sendiri, tapi katakan perbincangan penyelesaian tu tak berjaya, kamu boleh buat laporan polis walaupun dah beberapa minggu atau dah beberapa bulan. Sebab laporan polis tu penting. Tanpa laporan polis tak boleh buat tuntutan insurans. Sebab ada yang ingat, ramai yang ingat dah lebih dari 24 jam tak boleh buat laporan polis. So boleh, laporan polis tu boleh buat selepas 24 jam. Cuma nanti bila masa siasatan, of course IO akan tanyalah apa sebab alasan kamu buat laporan polis agak lewat. So kamu boleh tunjuk apa-apa WhatsApp communication ke conversation ke yang untuk menunjukkan bahawa adanya perbincangan untuk penyelesaian di luar. So bila tak berlaku, tak berjaya, tak apa. Go ahead, go and lodge your police report. Sebab without police report, you can't move your claims. Yes. Sama apa yang dinyatakan oleh peguam saya, Cik Gaya, memang benar. Sebab kalau kita tengok dalam kes personal injury, bila berlaku kemalangan, kaki patah, so orang yang dilanggar tu akan duduk di hospital mungkin 1 minggu, 2 minggu, dan selepas dia keluar baru dia buat laporan polis. Mungkin ramai di luar tak tahu. Tapi biasanya jika berlaku kemalangan, akan ada orang buat satu laporan awal. Dia akan pergi ke balai, dia akan bagi tahu saya ataupun kawan kepada orang yang kena langgar, dia akan bagi tahu, saya nak maklumkan kawan saya sebulan dan sebulan telah mengalami kemalangan melibatkan motor dan kereta pada tarikh ni di simpang. Dia buat laporan tu ya. So polis akan tahu bahawa ada laporan kemalangan berlaku dan ada kemalangan berlaku. Tapi laporan lengkap oleh orang yang mengalami kecederaan tersebut, dia akan buat kadang-kadang 1 atau 2 minggu selepas dia keluar daripada hospital. Maksudnya dia masuk hospital, lepas keluar dia akan pergi ke balai untuk buat. Dan kadang-kadang ada juga yang kemalangan yang menyebabkan kecederaan yang parah, dia akan buat laporan lepas sebulan, 2 bulan pun ada. So yang penting kita nak kena bagi tahu dengan IO, iaitu pegawai penyiasat, bahawa kenapa kita tidak buat laporan dalam tempoh 24 jam. Jadi kita kena bagi justifikasi kita lah. Okey, saya tambah sikit lah, betul apa yang Datuk cakap tadi. Ramai orang beranggapan bahawa selepas kemalangan mesti buat laporan dalam 24 jam. Tak semestinya. Boleh buat selepas 24 jam, tapi selalunya alasan dia adalah sebab seseorang tu dah mengalami kecederaan. So dia tidak dapat membuat laporan polis dalam 24 jam. So bila dia keluar daripada hospital, dia boleh buat laporan. Mungkin 2 bulan, 6 bulan, setahun pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Just take note of that. Sebab kita tahu kan, itu personal injury, tempoh masa kita 6 tahun. Jadi kalau kita ada, kadang-kadang ada yang ada yang mengalami kemalangan, patah tulang rusuk, patah tulang pinggul, macam-macam. So dia punya tempoh tu mungkin nak ke balai tu ambil masa 6 bulan ke setahun. Jadi selepas kita buat laporan, baru pegawai penyiasat akan buat siasatan. Jadi sure saya, mungkin Mr. Chairman setuju, lebih elok kalau kita percepatkan. Sebab
kita nakkan bahawa siasatan itu dapat diselesaikan dalam tempoh yang singkat. Sebab kalau kita delay, takut pegawai penyiasat yang mengendalikan kes tersebut ditukar ke balai polis lain, datang pegawai penyiasat baru, takut nanti ada benda-benda penting yang mungkin terlepas pandang oleh pegawai penyiasat. Sebab kita yang nak menuntut, sebab tu kita kena pastikan semua maklumat itu dapat dikemukakan, disampaikan kepada IO dalam tempoh yang cepatlah. Okey, saya ingat General Datuk we have covered. Okay, so we can go to kita pergi dalam personal injury dulu. Okay. Apa yang seseorang tu boleh tuntut lah. Quantum lah. Quantum. Maksudnya Sekarang amount kita yang kita boleh tuntut terhadap orang yang melanggar kita. Kita buat andaian, katakanlah tuntutan kita ni berdasarkan liability 100%, yang mana memang pihak yang melanggar kita salah. So senang nanti kita nak explain. Yeah. So Dato' you want to personal injury? Mungkin Okey, okey. Okey, sekarang kita datang ke kecederaan, personal, kita panggil personal injury. Kadang-kadang pihak insurans dia gunakan perkataan BI, body injury. Body injury. Right. So okey, untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kita punya kecederaan ni seluruh badan kita memang dah ada dia punya jumlah dia, kiraan dia. Ada kiraan dia. Quantum tu dah ada. Quantum tu dah ada. Saya nak beritahu lah, right daripada kepala hingga ke ujung kaki lah. So saya nak beritahu bahawa pihak mahkamah ada keluarkan lah dia punya quantum ni berapa. So berkenaan dengan jumlah ni, so jumlah ni kita tak boleh nak main pakai saja. Jumlah ni kita tak boleh main letak je. Sebab kita dah ada dah ni, kalau you tengok ni dia dah ada. Dia dah sebut ni dah ada dah. Revised Compendium of Personal Injury Award. Dekat sini dah ada. Kalau nak tengok kita tunjuk kan. Kita tengok. Ini memang dah ada dah. Ni daripada Bar Council pun memang it's from the court and bar from the court and bar council yang dah buat, dah ada ketetapan. Maksudnya jika berlaku jari patah, tangan patah, patah berapa, tulang rusuk, tulang belakang, tulang pinggul, tulang peha, semua dah ada. Kalau kita tengok rangka manusia tu semua dah ada dah dekat situ. Dia punya pampasan yang telah ditentukan jumlah dia. Okay, saya nak tambah, selalunya kita pihak anak guam ni kadang-kadang dekat mahkamah tu kes accident ni selalunya mahkamah tidak mau pergi untuk bicara. Dia galakkan kita untuk selesai di luar mahkamah, selesai dengan pihak insurans. So kadang-kadang apa yang berlaku adalah kadang-kadang pihak insurans akan membuat satu tawaran. Right? Dia akan buat satu tawaran sebelum bicara. So terpulang pada kita nak terima tawaran itu ke tidak. Tapi yang selalu saya tengok, tapi saya tak berapa setujulah. Kadang-kadang bila pergi ke mahkamah, misal kata ada kecederaan lah, saya bagi contoh lah okay, ini big toe, dia punya toe, how do you say in bahasa kaki, ibu jari kaki kalau kena potong hilang. Hilang, dia punya anggaran tu daripada 11,000 hingga 13,000. Maksimum 13,000. So, tapi dekat sini dia ada yang kalau they got low and high. Yes. So low is 11,000, maximum 30,000. Depends how big is the cut of the toe. Maksudnya kalau jari ibu jari kita panjang ni, so dia nak tengok kalau jari kita tu putus panjang sangat, so kita dapatlah maksimum 13. Tapi kalau dia putus sikit dia, so mungkin tu, tapi daripada jumlah 11,000 ke 13,000. Sebab kita dah ada jadual dia. Jadual dia dah ada. So apa yang berlalu selalu di mahkamah adalah bila ada offer, misal kata okay, kes ni kita terima 12,000 lah, tengah-tengah antara 11 dan 13 kita terima 12,000. So bagi saya itu adalah satu tawaran yang bagus. So saya akan beritahu anak guam, okey ada tawaran daripada insurans 12,000 kita terima. Tapi selalunya pihak anak guam ni dia tak nak terima. Ini daripada saya mengatakan secara general. Secara general. So kadang-kadang anak guam tu dia nak 20,000 lah, dia nak 30,000. So kena faham ini accident ni, kecuaian ni
adalah untuk compensation, Ganti ganti rugi untuk apa yang anda telah kehilangan selepas kecederaan. Kena faham. Sebab ada hakim kata awak datang sini jangan ingat nak main, nak kena loteri toto ke, you nak 50,000 lah, you nak 100,000 So itu satu isu. So selalunya yang saya tak faham dekat mahkamah, kadang-kadang lawyer tu sendiri beritahu anak guam saya tak setuju. Sebenarnya kita sebagai peguam, kita kena bagi tahu dengan anak guam bahawa kecederaan tu adalah antara 11 dan 13. Ganti rugi itu dalam tempoh 11,000 ke 3,000. Sebagai contoh, tadi saya tengok sini, kalau berlakunya kaki kita kudung dipotong, kita ada kat sini, kita dah ada dah. Kalau katakan saya ambil yang ni dekat peha, They have above knee and below knee. yes, above knee, di atas lutut 160,000 hingga 180,000. Yeah. Di hip ni di What do you call it? Yeah. dekat tulang ni Ah. dekat tulang pinggul di tulang apa ni panggil ni. So amount dia dalam 230 ke 280,000. So memang sini kiraan tu dah ada dekat sini. Okey, faham So memang dah ada, badan kita ni semua dah ada dia punya jumlah. Berapa? Jumlah yang telah dipersetujui oleh mahkamah mengikut kes-kes yang sebelum ni yang telah diputuskan. So itu bab yang pertama, kecederaan tu berapa kita boleh claim. So selain daripada kecederaan, kita boleh juga tuntut yang lain lah. Yang lain tu adalah saya akan beri dengan lebih kurang ringkas. Okey. Kita punya medical expenses, hospital. Kalau kita dimasukkan ke hospital, kita kena bayar bill hospital, right? So itu pun kita boleh claim. So maksudnya bil hospital yang kita bayar yang kita keluarkan untuk bayar bil, kita boleh tuntut dalam personal injury claim on top of apa yang tadi yang kita cakap lah, yang kita dah bagi tahu. Katakanlah kita masuk hospital, putus kaki di peringkat di atas lutut kan, so kita akan dapat dalam 120 ke 180,000. Itu adalah salah satu daripada bayaran yang kita boleh tuntut. Yang ini adalah bayaran yang seterusnya lah, iaitu bayaran seterusnya adalah bill hospital. So bill hospital ni pun mahkamah akan tengok sama ada seseorang tu mendapat rawatan di hospital kerajaan ataupun di hospital swasta. So selalunya digalakkan ambil rawatan di hospital kerajaan. So hospital swasta memang bil dia memang kadang-kadang terlampau tinggi. So kalau pergi ke hospital swasta, kita tak akan dapat jumlah yang sepenuhnya. Dia selalunya akan bagi 1/3. Normally that's just what do you call it, mahkamah punya presiden. Kita dah ada presiden. Yang hospital lah. swasta kita boleh tuntut sehingga 1/3. Tapi hospital kerajaan kita boleh tuntut normally we can get the full amount. Dapat full amount. Hospital kerajaan ni kita akan dapat full amount. Right, so lagi satu saya nak sebutlah tentang hospital ni, ada satu kes lah, 1-2 kes di mana seseorang tu telah pergi ke luar negeri, ke luar negara untuk mendapatkan rawatan dan tidak diberi. Ada 1-2 kes saja tidak diberi kerana mahkamah akan tengok rawatan tu kalau boleh didapat di Malaysia, dia kena ambilkan di Malaysia. Kalau dia pergi luar negeri, dia tuntut bil di luar negeri dan tiket penerbangan semuanya tidak akan dilayan oleh mahkamah. Kebanyakan ada anak guam sebab pada sekarang di Malaysia ni kita punya hospital ni antara hospital yang tercanggih, dan kita ada hospital yang private yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi rawatan yang kita nak dapat, kita boleh dapat rawatan tu di sini. Jadi kalau kita pergi ke luar negara, mahkamah akan berpandangan bahawa kita tidak we have to kita kena pastikan rawat hospital di Malaysia ni boleh memberikan rawatan yang terbaik. Jadi rawatan hospital di luar tidak akan dilayan oleh mahkamah lah, sebab mahkamah tidak akan memberikan
ganti rugi terhadap bil rawatan hospital di luar negara, kerana mahkamah akan menyatakan bahawa treatment tu boleh didapati di dalam hospital private di dalam negara ini. Just last point tentang hospital ni, tapi satu keistimewaan kalau saya tak silap lah, diberi kepada negara Singapura lah, sebab orang di Johor kadang-kadang dia biasa pergi ke hospital di Singapura. Pengecualian lah. Pengecualian Ada lah, pengecualian. tapi masih takkan dapat penuh. Dia akan pertimbangkan lah Singapura tu. Maksudnya mungkin hospital di Singapura tu dianggap sebagai private hospital, sama macam di Malaysia. Kalau dibenarkan pun tidak melebihi 1/3 ya. daripada hospital bil yang kita dah bayar kepada hospital tersebut. Ya. Okey, kita dah cover hospital lah. Fakta yang kedua di mana kita boleh claim adalah traditional medicine. How do you say lah? Rawatan tradisi. Rawatan tradisional lah, maksudnya kita tak pergi hospital, kita pergi buat treatment dengan cara tradisional lah. Maksudnya ada orang yang patah, dia pergi jumpa dukun patah. Di Negeri Sembilan ni famous. Di Gemas ada satu tempat, dia buat treatment kat sana. Dan ada orang di kampung saya di kawasan Jempol di Negeri Sembilan, memang saya selalu dengar, dia patah dia tak pergi hospital, dia pergi jumpa dukun tulang, dia panggil. So itu adalah salah satu perawatan tradisional lah, yang mana jika bil itu dibayar, bil itu juga boleh dituntut daripada pihak insurans lah. One more fakta berkenaan dengan rawatan tradisi ni, Datuk, they cannot do it together. They cannot do it at the same time. Yes. Hospital habis baru. Yes. Jangan buat serentak. Sebab you buat serentak, dia mungkin yang tradisi tu telah merosakkan, mengganggu. Maksudnya sebab kalau kita pergi buat serentak, nanti dia akan menjejaskan rawatan kita, dan tidak akan ada pihak yang bertanggungjawab. Nanti pihak hospital kerajaan atau swasta dia tak akan bertanggungjawab. Jadi yang terbaik kita buat rawatan dengan hospital selesai, selepas itu baru kita move. Kalau kita rasa kita masih tak satisfied dengan rawatan daripada pihak hospital kerajaan ataupun swasta, baru kita pergi ke rawatan cara tradisional. Okey, kita dah cover tu yang seterusnya yang kita boleh tuntut adalah untuk ni artificial limb and wheelchair. How do you say kursi roda, misal kata dia dah ada masalah berjalan, artificial boleh pakai wheelchair dengan kadang-kadang macam tangan patah tu ada tangan palsu lah, kaki palsu dan sebagainya. So ini pun kita boleh claim. So katakanlah kita berlaku artificial limb ni dan wheelchair ni maksudnya anggota-anggota badan yang anggota-anggota badan kita yang telah kehilangan, dan kita gunakan artificial untuk kegunaan harian kita lah. Contohnya kaki palsu, tangan palsu, dan juga kursi roda yang khas. Kadang-kadang ada yang kursi roda yang berpuluh ribu, sebab kita mungkin ada yang orang yang lumpuh dan terpaksa menggunakan kursi roda yang khas. So itu pun boleh. Betul lah. Apa Datuk kata betul kalau macam kursi roda ni, dia ada yang murah sekali 500, dia ada 5,000 pun. So betul. Terpulang mana satu yang kita nak pakai lah. Dan betul, juga betul. Dengan tangan palsu dan kaki palsu, dia ada macam-macam yang ni. So perkiraan dia macam mana? Dia akan kira, sebab yang saya tahu kursi macam tangan palsu dengan kaki palsu ni, dia boleh tahan hingga 5 tahun saja. Ya, okey. Selalunya average dia ada dia punya lifespan lah 5 tahun. So lepas 5 tahun kita kena tukar. So pengiraan dia macam mana? So mahkamah akan kira on the average sehingga umur 70 tahun lah. Jadi sebab tuntutan kita ni untuk personal injury, mahkamah akan kiraan dia akan kira sehingga jangka hayat kita 70 tahun. Jadi kalau kita berlaku kemalangan pada usia kita 40 tahun, so mahkamah akan kira bahawa jangka hayat normal manusia sampai 70 tahun. Jadi dia akan kira lah, kalau lah artificial limb tu lepas 5 tahun kena tukar, dia akan kira sehingga umur kita 70 tahun, dia akan kira berapa kali kita tukar, dia akan masukkan dalam kos tuntutan kita terhadap pihak insurans. So kita dah cover tentang tangan, kaki palsu dengan kursi roda.
Dan seterusnya yang kita boleh tuntut adalah transportation expenses atau apa nama kos kos perjalanan pengangkutan perjalanan ke hospital Yep. oleh saudara mara. Maybe you can just explain that they go to hospital, the cost they can claim when they go and see the victim. Right? Okey. Itu satu. Dan fakta yang seterusnya, kadang-kadang yang kita boleh claim dia ada special diet, tapi jarang lah. Kadang-kadang dia ada makanan khasiat atau makanan yang khas, ya. Itu pun kita boleh claim. Boleh. Maksudnya tadi yang sebenarnya yang rakan saya maklumkan, kalau makanan special diet ni kadang-kadang melibatkan kos yang tinggi. Ya. Mungkin kita tak boleh nak makan makanan biasa, kita perlu makan bubur ataupun makan minum susu yang mahal. So benda-benda itu pun benda-benda tersebut pun boleh kita tuntut daripada pihak insurans semasa tempoh kita mendapatkan rawatan. Okey, seterusnya yang kita boleh claim adalah cost cost of carrying cost, iaitu daripada nursing care. Nursing care ni ada jika seseorang tu lumpuh atau ada masalah tak boleh nak jalan dan sebagainya, dia ada dua cara. Kadang-kadang orang macam ni dia akan masuk ke rumah nursing care atau nursing care, so berapa yang jumlah tu makan kira sehingga tahun 70 berapa bayaran Umur dia. kita 70. Katakanlah ni kes-kes yang melibatkan kes lumpuh, Ya, jadi kita akan dihantar ke tempat dia panggil tempat pusat jagaan orang tua atau pusat jagaan. So di situ ada kos dia yang mana setiap bulan harus dibayar, tapi disebabkan kemalangan tersebut yang menyebabkan anak buang lumpuh, jadi kos penjagaan dia sehingga umur dia 70 tahun itu kita boleh masukkan dalam kita punya tuntutan terhadap pihak insurans. So kalau dia tak masuk ke nursing home, kadang-kadang dia nak duduk di rumah, dia akan employ maid lah, orang gaji ya. So itu pun boleh membuat pengiraan dan dapatkan tuntutan. Maksudnya kalau kita tak hantar ke pusat jagaan, kita nak jaga di rumah, kita ada ambil orang gaji ataupun maid untuk menguruskan anak guam, so kos itu pun boleh dituntut di dalam personal injury claim. Ya. Okey, dan fakta yang seterusnya ini berkenaan dengan pekerjaan lepas mengalami kemalangan mungkin pekerjaan kita tu terjejas. Pekerjaan kita tu terjejas Okey. Fakta seterusnya tentang pekerjaan lepas kemalangan, kadang-kadang pekerjaan kita tu terjejas, terganggu. So kita panggil loss of future earning. So loss of future earning ni artinya pengajian kita yang ke hadapan tu, yang kita punya future earning, maksudnya kalau kita loss of future earning, kerugian masa hadapan. So kalau kita dah berlaku, katakanlah kita bekerja sebelum ni, gaji kita, pos kita tinggi, tapi selepas mengalami kemalangan kita tak boleh pegang pos tu, kita diturunkan pangkat dan diturunkan jawatan, diturunkan gaji. Different gaji tu kita boleh, different gaji. Yang different tu kita boleh menuntut. So saya bagi contoh lah, saya ada satu kes dulu, orang ni dia pemandu lori dia bawa lori, gaji dia 4,000. Lepas kemalangan dia tak boleh nak bawa lori, kaki dia terjejas So dia lepas tu dia dapat kerja sebagai security. So security gaji hanya 1,500. So gaji dia dah ada perbezaan dalam 2,500 perbezaan. So itu mahkamah akan buat pengiraan. So that is the satu contoh loss of future earnings. Loss of future earning juga boleh dikira boleh kita tuntut dalam personal injury claim. Apa yang saya nak sampaikan, sebab kita punya slot hari ni sampai jam 3.30, mungkin kita tak sempat masuk dalam fatal injury. Saya rasa fatal injury pun quite detail juga. So saya akan buat dalam slot yang akan datang lah. So hari ni kita hanya cover personal injury saja. Tadi kita dah explain tentang liability, tentang quantum, tentang kepentingan kita
memastikan kenderaan yang kita bawa tu ada insurans, apa pentingnya insurans dan juga perbezaan insurans dan mempunyai lesen, kita dah terangkan. So selepas habis slot ni kita akan buat lagi satu talk berkenaan dengan fatal pula. So itu berkenaan dengan loss of future earning. Ya. So dia ada lagi satu dipanggil loss of earning capacity. Ini artinya dia dah tak boleh kerja lah. Dia punya capacity untuk kerja Dah tak ada. Tadi kita sebut loss of future earning. So boleh kerja boleh tapi kerja tapi gaji itu rendah. Yang ni loss of earning capacity. Kerugian untuk kita bekerja, kita dah tak dapat nak bekerja dah sebab disebabkan kemalangan ini. Biasanya kalau orang lumpuh, so memang dia dah tak dapat kerja lah, tak boleh bekerja sebab fizikal itu tidak membenarkan dia untuk bekerja. So itu pun pengiraan sehingga tahun 70 lah. Sehingga umur dia 70 tahun lah, kita akan kira berapa gaji yang dia dapat bulanan itu, kita akan kira. Dia ada kira sampai 70 tahun tu dia ada multiplier. So pengiraan tu sehingga umur 70 tahun, tapi maksimum adalah 16 tahun. Bawah 31, 16. Okey, berkenaan dengan pengiraan tu Datuk produk telah mengatakan okey, dia punya pengiraan ni dia ada satu formula. Alright, dia kita panggil multiplicand dengan multiplier. So dia akan kira, dia tengok umur macam mana. Kalau umur 30 ke bawah akan dapat multiplier dia 16 tahun. 16 tahun. So gaji kali 16 tahun. Gaji kali 16 gaji tahun setahun. kali Gaji setahun kali 16 tahun. Dia kalau 30 ke bawah 16 kali dia punya gaji hingga what do you call it? Yalah 16 tahun. 16 Gaji setahun kali 16 tahun. Yes. Maksimum kita akan tuntut 16 tahun. Yes. Kalau kemalangan itu berlaku bila umur kita bawah 30 tahun. Yes. So jika umur kita 30 tahun ke atas, Kalau 30 tahun ke atas, kita tengok umur kita misal kata 40. Dia 40 tolak 60 tolak 40 divide to 60 kan, 60. Sebab kita kerja sehingga sekarang telah tukar dia punya akta pension tu dari 55 tahun ke 60 tahun. So dia akan 60 tahun tolak 40 bagi 20 bagi dengan 2. so 10 tahun lah. 10 tahun. Katakanlah kali dia punya gaji berapa dia. lah. Kalau katakan umur tu, kalau dia basically mudah ya. Kalau dia 30 tahun ke bawah, kita 16. boleh tuntut gaji kita selama 16 tahun. Tapi kalau umur kita 30 tahun ke atas, kita kena kira daripada katakanlah 30 tu kita ambil 40 lah. 40 ni dia kena kira sampai 60. So 40 sampai 60 dia adalah 20 tahun. So kita kena bahagi dengan 2. So 10 tahun. Itulah tuntutan gaji yang kita boleh tuntut jika umur kita 30 tahun ke atas, iaitu 40 tahun. So kalau gaji kita kali dengan 12 kali dengan 10. Itu memang formula yang memang telah ditetapkan untuk menuntut dalam kes personal injury claim. Jika umur kita bawah 30, kita akan dapat maksimum 16 tahun. Jika umur kita atas 30, kiraan dia daripada tarikh umur kita itu sehingga 60 bahagi 2, kita kena kali dengan bahagi 2 tu, itulah jumlah tahunan yang kita boleh tuntut untuk gaji kita yang kita tak dapat, tak mampu. Macam dalam kes ni, kalau kita dah tak ada lagi kita ni earning capacity kita, kalau kita lumpuh, memang totally kita tak boleh bekerja, so kita boleh tuntut bawah 30 tahun 16 tahun maksimum. Jika atas 30 tahun, kiraan yang saya nyatakan tadi lah, kena kira sehingga umur 60 bahagi 2, itulah jumlah tahun yang kita boleh tuntut. Okey, kita dah cover tu tentang pekerjaan. So sekarang ada yang fakta lain yang kita boleh tuntut, basically segi am lah, iaitu pain and suffering. Pain and suffering and also loss of amenities. So selalunya mahkamah akan, dia tak bagi separate, dia bagi lump sum untuk kedua-dua ni. So pain and suffering is the pain that you suffer, alright. And amenities ni macam mungkin sebelum kemalangan you suka main bola ke apa, lepas tu dah tak boleh main bola, so itu pun mahkamah akan bagi satu. Maksudnya pain and suffering semua fahamkan. Kesakitan kita yang kita tanggung selepas kemalangan, dan selepas kemalangan juga amenities tu maksudnya benda-benda yang kita
suka buat, macam kita terlibat dalam sport, Ada jadi hobi dalam semua. ada hobi bersukan. Jadi kebanyakan hobi dan juga benda-benda yang kita biasa buat tu dah tak dapat nak buat disebabkan kemalangan. So kita boleh tuntut dan dia gabungkan sekali. Okey, akhir sekali ya. Kita boleh, ini berkenaan dengan yang gaji ni bila kita terima gaji, kekurangan gaji dan sebagainya, mahkamah juga akan ambil kira potongan EPF dan juga bayaran income tax. So itu dia akan buat deduction. Dia akan buat perkiraan. So itu makluman untuk tuan-tuan dan puan-puan. Okay. Just maybe explain that a bit. Okay. Alright. Itu akan diambil kira lah. Ya, itu akan diambil kira. Deduction EPF and income tax lah basically ya. And then dan tuntutan ni semua tidak ada, bila mahkamah bagi jumlah ni semua, dia tidak ada interest. There is no interest except for the 5% the court that will give lah for the jumlah keseluruhan ni. Dia tak ada macam tiap-tiap Tiap tahun. tiap-tiap DP tuntutan tu ada interest, no interest charge ya. Okay. Sebab jumlah yang mahkamah akan bagi kepada klien anak guam, dan di situ tuntutan tu dia akan letak dengan 5% interest. Yes. So interest itulah daripada jumlah keseluruhan. Yang interest itu saja yang kita akan dapat, dan kita tidak boleh menuntut interest daripada katakanlah kita masuk hospital, di situ ada bil, kita nak claim interest kat situ tak dapat. So interest ni based on the jumlah keseluruhan yang diberikan oleh mahkamah. Okay, just last point yang ni selepas kemalangan dia ada loss of consortium lah, the sexual activity between the husband and wife is affected. That is one. Dan juga dia sebab mungkin isteri cedera, beliau terpaksa buat kerja rumah dan sebagainya atau dapatkan maid, dia boleh claim. This is the last lah, yang dua. Dia explain the consortium, they use the word, the sexual activity is affected. Counsel saya maklumkan dia ada loss of consortium, maksudnya itu pun juga boleh dibuat tuntutan. Jadi macam jika berlaku kemalangan, so wife tu terlantar, jadi suami pun tak boleh nak, wife dah sakit kan, jadi bila hidup rumah tangga tu, jadi wife tu dah tidak boleh berfungsi secara normal kan. Jadi di situ pun boleh dibuat tuntutan ganti rugi daripada pihak insurans, dan juga tuntutan yang mana disebabkan wife bila dah katakan dia dah lumpuh, suami yang kena jalankan urusan kerja rumah, so yang tu pun dia boleh claim daripada pihak insurans lah. Tapi itu biasanya claim sejumlah yang tak berapa tinggi lah. Tapi yang main yang kita tuntut tadi, seperti mana yang kita nyatakan tadi, itulah yang mana medical hospital, lepas tu dia akan tengok dia punya kompendium, punya apalah, kalau berlaku kecederaan pada badan kita, ada kehilangan anggota, di situlah yang major claim lah. Itu dikira wrap up. Just last part, better tell them. The damages, there are special damages, then general damages. So special damages ni, they must keep receipts, so hospital bills, all they must, whatever they do, that will be special damages. General damages macam kecederaan tu, itu mahkamah akan tentukan lah. Dia tak ada yang fix semua. Mana yang kawan saya mengatakan special damages dan general. Special ni kita akan kena tuntut dengan menunjukkan bukti, bil, receipt semua lah. So general damages mahkamah akan tentukan selepas kita menjalankan perbicaraan, so mahkamah akan tentukan. Jadi on special damages ni, kalau kita nak tuntut, seperti mana bil hospital bill very important. Hospital bill, apa jua yang yang ada, yang bayaran yang kita buat, bil-bil tu kita kena simpan lah. Itu saja lah kawan. So I think itu saja. Mungkin putih tu pun dah lebih masa ni. So 1 jam nak berbincangkan topik ni, topik yang besar sikit. Jadi saya akan buat lagi satu slot dalam waktu terdekat untuk membincangkan tentang fatal injury, fatal accident claim, yang mana kemalangan yang menyebabkan kematian dan siapa yang boleh menuntut. Dan saya akan buatlah, nanti saya akan maklumkan melalui office saya, dan kita akan sambung second part lah. This is first part. So saya harap
ada yang kalau jika ada yang tak faham, nanti saya akan baca soalan-soalan dia dan saya akan jawab dalam slot yang kedua nanti masa fatal. Mungkin saya ambil additional 15 minit untuk nak jawab soalan-soalan jika ada. Jadi saya akan kumpulkan dan saya akan jawab. Jadi anything itu saja. Thank you. Okay. So, Alright. Thank you Mr. Dashan. Thank you Dato' Abu for joining us today. terima kasih. So, Terima kasih kepada rakan-rakan di luar sana yang mengikuti live kita. Jadi saya akan tengok nanti apa soalan-soalan yang dinyatakan dan saya akan jawab pada slot yang akan datang lah. Slot kedua saya akan ambil masa sedikit lah untuk Q&A jika ada. Okey, ada apa Mirul? Soalan Tak ada. ada soalan? ada soalan. Ha? Ada soalan. Banyak soalan tak? Banyak juga. Ha. What is the limitation period for property damage? If the car hit by car and found out that the car do not have motor vehicle insurance, does that mean we cannot claim at all? We are losing. Okay, I met with a car. Where the car owner driver did not meet owner. What is the consequences? Okay, a few lah screenshot. Dia takkan lari kan? Okay, limitation period for property damage Also 6 years. 6 years. 6 tahun Yeah. Okay, if the car hit my car and found that the car, okay, about not having insurance, that means you can still go ahead with your claim and sue the person personally. Yeah. So the person has to compensate you from his own pocket. Yeah. As I mentioned instead of- earlier, yeah. right, if the person who hit us doesn't have insurance, we can file an action against the owner of the Owner. car. But as I mentioned to you, right, if your claim is a huge amount, right, you want to claim for 1 million, I don't think you can have a higher expectation to recover the 1 million because we do not know whether what is their financial capacity, the person who hit you, right? That's why I told you we have to make sure that the car which hit us, the car got the what do you call it? They have an insurance lah. They got covered from an insurance. Yeah. Okay, I just add up. Can I, Datuk, just add up? Regarding this property damage, you see, you will have your own insurance, right? Yeah. You have your own insurance. So, your own insurance, there are two types. One is third-party insurance, Datuk, Yeah. and one is comprehensive insurance, which is where you pay higher premium. So, why do you, when your car meets with an accident, why you do claim from the other party, from the other car? Because you don't want your NCB to be affected, Yes, yes. betul. right? Yeah. So if you have a third party and the other side got no insurance, too bad, you have to repair your own car, you have to Yes. pay your own expenses. Yes. But if you have a comprehensive policy, the insurance will pay. Yeah. But your NCB will be affected. Affected, That is the yes. reason. Alright? Right. Okay. Okay, there is another question, whether a motorcyclist can bring more than one action within the limitation period. No. Action can only be been brought once. Okay. Yeah, more There than is one no, yeah, you can't go to court in installment. So even if the claim is against the car owner, they can only claim once. Yeah, the claim is only once. You can't claim twice. Okay, what if I made a police report but the person who hit the car did not lodge a police report? Okay, if you have given the particulars of the motor vehicle that collided into your motor vehicle, then it is the police duty to call him for an investigation. So basically Ayu akan hantar surat siasatan kepada pihak yang telah melanggar kamu lah. So walaupun pihak yang telah melanggar tu tak buat laporan polis, tak apa, tapi dalam laporan polis kamu tu kamu kena nyatakan kereta mana yang langgar kamu, kereta ke motor ke, nombor pendaftaran tu kena ada. Baru pegawai polis boleh panggil orang yang telah langgar tu untuk siasatan. Okay, just add up a bit. Yeah, sure. Ini berkenaan dengan pelanggaran ni. Kadang-kadang bila kita ada kemalangan, kita argue dengan orang tu. Oh, you nak dia punya IC lah, you nak dia punya alamat, tak payah. Ya. Bila ada kemalangan, ambil nombor kereta dia saja. Tak payah nak argue dekat tepi jalan tu. Ambil nombor kereta dia, lepas tu mungkin tuan sendiri atau bagi dengan lawyer,
kita akan pergi ke JPJ, bayar 10 buat satu surat guaman dan bayar RM10 dan kita boleh dapat dia punya detail. Siapa owner kereta, insurans dia siapa. So that's how kita buat case accident ni. So tak payah ni. Bila ada accident lagi satu you must know who langgar you, siapa langgar you, mesti ada nombor dia. Saya 2 minggu yang lepas ada satu kawan saya Punjabi pukul 3 pagi langgar motor and then dia jatuh quite serious almost bedridden, tapi dia tak tahu siapa langgar dia. Tak boleh nak buat apa Sebenarnya mak dia datang jumpa kita orang sampai menangis dan sebagainya, tak boleh nak buat apa. So you must know, or mesti ada saksi ke apa. So important is jangan argue, ambil nombor kereta cukup. Itu yang Jumpa penting. dia. Sebab saya pun ada kes 2 tahun lepas di Jemapo, Kuala Pilah. Kemalangan tu berlaku dalam sekitar 5:30 pagi ke 6 pagi. So dia terlanggar dan dia jatuh. So kereta yang langgar tu pun tak berhenti. Kereta yang punca pelanggaran tu langgar dan terus melarikan diri, tak dapat nombor. Dan akhirnya apa yang berlaku kecederaan, kakinya terpaksa dipotong di peringkat di atas peha, di atas lutut, di pangkal peha lah. So tidak boleh menuntut apa-apa. Kalau tidak, kita boleh buat tuntutan sekitar dalam 6 ke 700 ribu bagi pihak anak guam. Tetapi disebabkan kecederaan tersebut, kemalangan berlaku, kita tak tahu siapa yang melanggar. Akhirnya kita tidak dapat berbuat apa-apa lah. Dato' I just add up So that is why it is advisable kadang-kadang benda ni berlaku, orang langgar kita tak tahu siapa. So to cover KPA tu, it is advisable to have a PA Dato', personal accident insurance policy that can cover that. And it's not it's not that expensive. 1 year you pay actually very little amount. So advisable to have a PA policy. That Okay, apa yang I think itu saja. Jadi saya akan tengok jika ada mana-mana soalan yang saya tertinggal.